Okay. Sebelum itu, kita bawa apa yang berlaku hari ini gara-gara dipanggil gara-gara memanggil badut ataupun dipanggil badut. MP Pendang ditendang keluar daripada parlimen dan digantung selama 2 hari pada hari ini. Kita baca Okey, gara-gara badut, MP Pendang kena tendang dari Dewan. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul hari ini mengarahkan Awang Hashim, iaitu Perikatan Nasional Pendang, keluar daripada Dewan Rakyat selama 2 hari. Ini susulan selepas Awang berulang kali mengganggu sesi penggulungan Menteri Ekonomi, iaitu Rafizi Ramli, walaupun menteri itu tidak memberi laluan kepadanya untuk mencelah. Terdahulu dalam ucapan Rafizi, Awang dan beberapa ahli parlimen lain cuba mengganggu ucapan menteri itu meskipun diberi amaran oleh Johari bahawa mereka akan diarahkan keluar jika tidak menghiraukan amaran. Sesi penggulungan itu semakin tidak terkawal apabila ahli parlimen Pandan mengelak Awang sebagai badut. Pendang, kalau hendak jadi badut, boleh jadi cari menteri lain berucap, bukan masa saya. Saya ada benda penting nak sebut, katanya. Dia kata Rafizi kita tak boleh celah, duduklah Pendang. Kalau nak jadi badut, boleh cari menteri lain, bukan masanya. Awang kata ini sangkaan jahat melabel saya badut. Saya rehatkan Pendang untuk 2 hari bermula daripada hari ini. Okay. Now, perkara ni saya tengok perbahasan tu tadi sebenarnya. Apa yang saya nampak, itu saya panggil, saya gelarkan 100 hari kegagalan pembangkang. Sebagai pembangkang, saya tak nampak mereka ni berkarisma untuk menjadi pembangkang yang bagus sebenarnya. Saya tak nampak mereka ni orang kata apa, berkebolehan, mempunyai minda yang cerdas dan cergas untuk menjadi pembangkang yang bagus. Kenapa saya kata demikian? Hujah yang mereka bawa tu sangat dangkal, sampaikan saya tertidur nak dengar pembangkang bercakap. Tak ada semangat pembangkang tu, tak ada, tuan-tuan. Lepas itu, okey, ni untuk makluman, saya dah cakap dengan Melly tadi. Dia macam ni, bila mana dalam sesi perbahasan lepas bajet dibentangkan tempoh hari, so sesiapa boleh bangkit. Kesemua ahli parlimen ada hak untuk bangkit, menyuarakan pandangan, bertanyakan soalan, nak bagi apa-apa benda dia nak bagi. Okey, itu adalah bidang kuasa ataupun ni mereka. So, apa tadi? Okey, balik pada cerita tadi. Now, daripada sini kita kena tengok apa dia boleh tanya soalan. Tetapi bila dia tanya soalan, immediately menteri tak boleh jawab. Menteri dia ada sesi dia. Menteri ni dia ada sesi, dia ada dia punya orang kata apa? Masa dia di mana dia boleh jawab soalan tersebut. Okey, itu yang kita kena faham. So, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, so orang akan tanya. So, menteri apa tugas dia? Dia akan salin, dia akan kumpul. Mana yang sama, dia jawab sekali. Mana yang tidak, at least dia boleh buat research tentang soalan tu. So, hari ini, penggulungan Menteri Ekonomi adalah dengan antara lain menggulung dan menjawab persoalan-persoalan. So, bila saya tengok tadi, saya rasa malu, saya kata. Pembangkang level macam ni. Sebab kita ni lama dah duduk jadi pembangkang. Kenapa saya kata demikian? Bila Rafizi bercakap, dia orang buat bising. Apa yang korang nak buktikan sebenarnya? Apa yang korang nak tunjuk sebenarnya? Apa perangai macam tu bagus ke? Kan? Perangai macam tu bagus ke? So, bila Rafizi mula nak jawab Pendang, apa Pendang buat? Dia bangun, dia nak keluar. Engkau tanya soalan. Okay, beberapa hari lepas ke tak tahulah bila tarikh dia tanya soalan tu. So Rafizi nak jawab. Bila turn Rafizi nak jawab, engkau bangun, kau nak keluar. Rafizi kata duduklah. Tunggulah saya jawab apa yang kamu tanya. Kan, kamu nak tanya soalan sebagai wakil rakyat. Wakil kepada rakyat di Pendang. Yang datang di parlimen. Bukan semua orang kampung Pendang boleh datang parlimen. Engkau wakilnya. Kau duduklah situ dengar at least jawapan pada soalan kau. So, bila dia nak jawab, dia bangkit. Rafizi kata, duduklah dulu, dengar. Oh, saya ada mesyuarat, saya ada itu. Ada yang kata dia nak pergi solat dan sebagainya. Solat tu, kau ingat apa? Solat maghrib kan? Sejam je masa. Bukanlah orang lain tu tak semayang. Kau tunggu, biar jawab soalan tersebut. Kan? Tak puas hati, nanti bentangkan balik. Kalau puas hati, puas hatilah, tak buat macam mana. Kau tanya soalan, tunggu jawapan. So, akhirnya, dia celah lagi. Dan celah dia tu, celahan yang tak dibenarkan. So, bila kena gantung, dan bila kena gantung selama 2 hari, hari ini dan esok, dia bising. Itu makan dia, tuan-tuan. Dengan dia orang ni simple je. Makan dia benda tu. Apa makan dia, tuan-tuan? Gantung je. Tapi tak demokratik lah, Is. Demokratik ke?
nak masuk bercakap mencelah dalam keadaan tak dibenarkan mencelah. Itu demokratik ke? Undang-undang ada dekat situ bagi menghalang ni beruk-beruk macam ni. Dekat luar menteri tak boleh cakap beruk ke badut ke, tak boleh. Dia kena tarik balik. Saya tak apa. Kan? Saya tak apa. Saya tak duduk dalam parlimen. Saya boleh cakap beruk-beruk macam ni. Orang nak bercakap tentang polisi. Orang nak boleh cakap tentang rakyat. Orang nak bagi tahu kepada rakyat apa perancangan nak dilakukan. Soalan dia, apa yang kamu telah lakukan? Saya nak jawab lah. Rafizi kata saya nak jawab. Sini yang saya nak lakukan. Bila dia nak jawab, kena halang. Bila dia nak jawab, kena halang. Bila dia nak jawab, kena sampur. Habis bila masa nak menjawab? Lepas tu nanti, apa yang dituduh? Tengok menteri. Tak berani menjawab soalan kita. Dah lah beruk bangang pula tu. Kan kena dengan perkataan aku. Aku tak payah tarik balik. Ini aku punya live. Kan? Jadi kita tengok perangai pembangkang. 100 hari kegagalan pembangkang, tuan-tuan. 100 hari kegagalan pembangkang ni memang suatu yang bagi saya sangat mengecewakan lah. Kita ada level pembangkang yang macam ni. Bagi saya sangat mengecewakan. Kita ada level pembangkang macam ni. Ditambah pula dan yang menariknya kan, bila ada orang kata, kenapa bila macam Meli tanya tadi kan, Muhyiddin Yassin ada, Anwar tak ada. Muhyiddin Yassin ada, Anwar tak ada. Entah mungkin dia tengok jadual Perdana Menteri kot. Dia tengok Perdana Menteri tak ada ni, aku boleh datang ni. Tapi perkara kedua saya nak kata, siapa Muhyiddin Yassin? Muhyiddin Yassin tu siapa? Bukan ketua pembangkang pun, tuan-tuan. Nak jadi ketua pembangkang pun tak berani. Dia letak Hamzah Zainuddin jadi ketua pembangkang. Jadi Perdana Menteri baca PDF, tuan-tuan. Bukan buat live. Buat recorded. Sebab apa? Sebab dia tak berani nak menghadapi. Wartawan tak berani menghadapi soalan. Tiba-tiba bila Perdana Menteri tak ada, ini orang kata apa? Tak ada kucing, tikus bermaharajalela lah. Dia tu tikus lah. Kan? Bila kucing tak ada, dia tunjuk dia punya gangster dia. Lagu Gangster Paradise kan. Tapi bila Perdana Menteri ada, dia tak ada pula. Apa pasal? Dan yang kedua saya nak bagi tahu, siapa Muhyiddin Yassin ni? Who is he? Bukan ketua pembangkang pun. Ketua pembangkang Hamzah Zainuddin. Dia tak ada siapa-siapa, setakat ahli biasa saja. Kan? Setakat ahli biasa saja. Ahli parlimen biasa lah maksudnya. Bukan ketua. Sepatutnya jawatan itu dipegang oleh salah satu daripada dua tokoh ini. Sama ada Muhyiddin Yassin ataupun Hadi Awang. Tapi kenapa dua-dua ni tak pegang? Saya suspect lah. Correct me if I'm wrong. Mungkin Hadi ni dia sakit. Sebab bila saya tengok, yelah keadaan nampak orang sakit ni, nampak keadaan dia sebenarnya kan. Kita doakan ya Allah Tuhanku panjangkanlah usia beliau. Kan? Dipermudahkan urusannya. Tapi bila saya tengok keadaan dia macam orang yang dia tak macam dululah. Kita ni ikut Hadi lama. Kita hidup Haji Hadi ni lama, tuan-tuan. Baru-baru ni saya tengok masa dia berucap, dia kata tak lama lagi kerajaan akan tumbang. Minta maaf saya kata, saya tengok video tu kan, saya rasa macam dia tengah high on drug. Ni bukan nak tuduh dia ambil dadah, tak. Poinnya adalah mungkin dia tengah ambil, tak tahulah, ubat ke apa kan. Jadi dia punya pemikiran tu mungkin bercelaru. Mungkin. Mungkin. Jadi nampak kan bila dia kata kita kerajaan akan tumbang, saya nampak macam dia ni macam betul tak betul ni. Kenapa saya kata betul tak betul? Dia bukan setakat dia kata kerajaan akan tumbang, dia siap boleh kata sultan ni adalah raja berperlembagaan. Itu tidak demokratik. Dia mesti subjek kepada demokrasi. Bila mana dia mengulas isu apa? Isu parlimen. Isu masjid dan juga surau, ahli politik tidak boleh berceramah. Dan hari ini Mufti Kelantan kata Kelantan pun tak boleh. Nak kata macam mana? Kelantan pun tak boleh ceramah. Sebab kita kena faham, MAIS, Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam negeri-negeri lah, MAIS ke MAIP ke Perak ke sebagainya, semua adalah di bawah sultan atau di bawah TYT, di bawah sultan. Jadi sultan yang paling berkuasa di dalam negeri tersebut. So bila keluar arahan, tiba-tiba Hadi kata apa? Tak boleh. Kita negara demokrasi. Kita kena, sultan tak boleh buat macam tu. So hari ini ada daripada golongan PH Terengganu, geng PH Terengganu yang telah membuat titah kepada Sultan Terengganu, telah membuat laporan polis terhadap sanggahan titah Sultan Terengganu. Saya baca. Pakatan Harapan Terengganu mahu pihak polis segera menyiasat kenyataan Presiden Hadi Awang yang didakwa menyanggah titah Sultan Terengganu, melarang ahli politik menyampaikan ceramah dan kuliah di masjid serta surau di negeri itu. Menurut pengurusinya Raja Kamaruddin Bahrain,
Shah Ahmad, ahli Parlimen Barang itu sepatutnya akur dengan arahan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Terengganu Maidam. Sejurus selepas Maidam mengeluarkan arah itu, Hadi dengan angkuh telah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau akan meneruskan kuliah di masjid seperti biasa. Kenyataan seperti ini jelas menyanggah titah Sultan. Ia mahu institusi surau dan masjid dipelihara kesuciannya dari sebarang dakyah politik. Ada yang tanya saya ini kan, dia kata, macam ni lah, kenapa Hadi itu tak ditangkap? Kenapa Hadi itu tak ditangkap? Saya cakap nak tangkap, senang je buat laporan polis. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, esok ada kemungkinan daripada Sarawak pun akan membuat laporan polis terhadap kenyataan Hadi Awang. Dan saya tahu ada petition sekarang ni going around, yang bukanlah petition going around macam mana, dia sekarang ni going around lah, nak minta supaya gelaran Tan Sri itu ditarik balik oleh Agong, sebab yang Pertuan Agong yang anugerahkan Tan Sri itu kepada Haji Hadi. So ditarik balik title tersebut.